Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kasihi lagi saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak. Seterusnya yang saya muliakan pengurusi serta ahli tangkuasa yang dikasihi para asatizah dan Tuan Haji, Puan-puan Hajah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allahnya dapat sekali lagi kita bersama dalam majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk saya yang menyampaikan dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengarnya pada malam ini, insya-Allah. Malam ni saya nak baca baca kitab sikitlah. Sebelum ni jemputan ni tak bawa kitab. Sekarang ni setiap pengkuliah kita mana-mana masjid sekarang ni kita minta ada kitab. Ya. Setengah ustaz tu dia belenggang ni. Dia cakap je apa dia nak cakap. Ni kita ada panduan dia. Dan kitab ini saya ambil yang beberapa bahagian-bahagian yang sikit je lah. Malam ni kita nak berkongsi tentang kitab Hidayatul Sibyan. Kitab ni biasanya saya mengajar di Masjid Surau, banyak juga lah, ya. Dan walaupun nampak nipis je kitab ni, tapi kalau kuliah sebulan sekali, ada yang 4 tahun pun ada lah, ya. 4 tahun ada, 3 tahun pun ada. Kalau 2 kali sebulan tu boleh makan masa 2 tahun. Baik, ini ceritanya fasal dan wajib. Dia kata fasal dan wajib atas setiap mukallaf bersegera dengan taubat daripada segala dosanya, supaya tiada mengejut akan dia oleh mati yang meluput ia bagi taubat. Baik, kata pengarang kitab ni, dia mengajak kita supaya bersegera untuk bertaubat pada Allah SWT. Jadi hukumnya wajib. Bertaubat ni wajib. Siapa yang melengah-lengahkan taubat, maka dia dosa yang lain pula. Sebab tu kita ni sentiasa, setiap hari naklah sentiasa bertaubat pada Allah SWT. Kenapa? Bimbang kalau sekiranya tiba-tiba datang kematian mengejut. Ya, sekarang ni ramai orang mati mengejut ni. Tak ada syarat apa-apa pun. Nak kata sakit pun tidak, nak kata muda pun, nak kata tua pun tidak. Maknanya syarat nak mati itu tidak ada. Bukan kerana dia tua, bukan, ataupun bukan kerana dia sakit. Dia syarat mati ni mudah je. Syarat mati mesti hidup.
Kalau hidup, syarat lepas tu mati. Syarat nak mati tu kena hidup dulu. Jadi ramai orang yang mati tiba-tiba. Orang yang mati aksiden apa semua tu semua tak menyangka. Tak ada orang yang mati tu menyangka dia akan mati. Kita yang mendengar ini pun terperanjat. Dengar kawan kita aksiden mati, kita terperanjat padahal sihat. Dia tu sihat je, baru borak dengan kita, baru jumpa kita, baru ngeteh dengan kita. Yang baru ni yang sahabat kita meninggal tengah minum kat tepi jalan batu 6. Siapa sangka? Siapa Effendi, dia kawan kepada kawan baik saya. Dia ni katanya dah, arwah ni katanya dah hampir 30 tahun dia suka minum kat situ. Nak jadi ceritanya, tengah minum-minum datang lori terbabas, meninggal dia. Tak sangka, semua orang tak sangka. Mati tanpa ada syarat apa-apa. Yang kita mendengar dia terperanjat, orang yang mati tu lagi terperanjat. Dia lagi terperanjat, mati dah dia tu. Jadi sebab itu dia kata hendaklah kita bersegera bertaubat pada Allah. Setiap mukallaf, maksudnya setiap yang Islam balik dan berakal ni, maka wajib bertaubat setiap hari. Bermula orang yang sakit itu, dia kata, iaitu sangat dituntut daripadanya dengan taubat. Jadi orang sakit apatah lagi, mesti dia dituntut sangat supaya sentiasa bertaubat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan sunat bagi orang yang sudah putus harap ia daripada hidup, bahawa membanyak ia akan berkata, Allah ma'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut, Allahumma fili warhamni walhikni birafiqil ala. Ini doa lah. Bagi orang yang hampir ataupun yang dah rasa tak ada harapan dah, mungkin sakit dah teruk dan sebagainya, maka dia tuntut dia baca doa ini. Dan sunat baginya pada ketika itu, bahawa membanyak ia daripada membaca Quran dan segala zikir dan tasbih dan selawat atas Nabi SAW dan qul huwallahu ahad sekurang-kurangnya 100 kali. Dan demikian lagi segala bagai-bagai kebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita dah sampai tahap kita dah rasa tak lama dah ni, dah hampir dah kita nak bertemu dengan Allah, maka hendaklah banyak buat ibadah. Terutama dia kata baca Quran, berzikir, bertasbih, baca qul huwallah 100 kali sehari, dan bagai-bagai kebajikan yang kena buat. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita nak buat waktu sakit ni, dia adalah bermula daripada waktu sihat sebenarnya. Kalau waktu sihat dulu, Quran pun tak baca, semayang pun tidak, berzikir pun malas, tasbih ke baca Quran dan sebagainya tak ada, macam mana dah sakit dia nak buat? Sedangkan orang yang waktu sihat ini pun bila diuji dengan sakit pun payah nak buat, apatah lagi waktu sihat dia tak kisah pun dengan ibadah ini. Tiba-tiba waktu sakit rajin pula, jaranglah jumpa, saya tak jumpa lagi lah. Kalau kita pergi hospital kan, jarang jumpa orang boleh solat. Orang sakit dalam wad itu payah kita nak jumpa ada orang solat. Kalau ada tu memang hebat lah. Usahakan orang sakit, yang menunggu orang sakit pun tak semayang. Yang sakit tu dah tentulah kan. Tapi yang orang sihat ni, yang menunggu orang sakit pun tak semayang juga. Dulu ada sekali pengalaman anak saya ni, dia masuk wad kanak-kanak. Jadi bila masuk wad kanak-kanak ni, jadi yang menunggu ni mak ayah dia lah. Dalam tu ramai lah mak ayah. Dia ada satu surau dalam tu. Jadi kita pun tengok
nak ajak orang-orang yang ada dalam tu semayang pun tak ada orang nak datang surau. Jadi kita pun nak tengok dia datang ke tidak surau ni. Daripada pagi, daripada tengah hari sampailah ke malam, kita lipat sejadah begini-begini, kok ada orang buka sejadah ni pun tak ada juga. Ya. Orang tak berminat nak semayang, walaupun dalam keadaan anaknya sakit, dalam keadaan mak ayahnya sakit, keluarganya sakit, pun tidak ada rasa nak semayang lagi. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu orang sakit ni, Allah Ta'ala dia akan tarik tiga perkara daripada dia. Allah akan tarik 3 benda ni. Yang pertamanya, orang sakit ni, tuan-tuan sekalian, Allah akan tarik seri wajah dia. Sebab tu kalau orang sakit ni jaranglah nampak ceria kan, jarang sangat. Kebanyakan muka masam, ya. Kebanyakan muka kita melawat dia pun menyampah, dia tengok kita pun menyampah, ya. Dia muka dah tak berapa nak, memang tak ada ceria sebab dia sakit. Itu Allah Ta'ala tarik ceria wajah dia. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala tarik apa? Allah Ta'ala tarik selera makan dia kan. Orang sakit ni jarang kita tengok makan banyak, ya. Kalau dia makan banyak tu makna bimbang bela je. Ada kita pernah jumpa kan, sakit dah tenat dah sakit, tapi makan habis seperiuk ke dia. Ya. Seperiuk besar pula tu. Rupanya bela rupanya. Seminggu lepas dia mati tu jumpa lagi, orang jumpa lagi dia mandi kat perigi. Rupanya hantu raya dia. Dia hantu raya dia boleh menyupai tuan dia. Tu payah orang bela ni. Kalau kita ada bela tak payahlah, yang buang lah, nyusahkan kita je. Saat dah mati dia nak cari tuan baru dah apa semua, dah satu lagi dah dosa besar lagi kita. Ya. Dia orang sakit ni dia dah tak selera makan lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kalau kita tengok orang sakit dekat ward tu kan, kat hospital, dia tak ada, dia apa, bawa lah kena gaya pemakanan. Dia tengok dia dah tak selera makan. Yang seleranya yang menunggu tu, ya. Maknanya orang yang menunggu orang sakit ni, bahan dia habis belaka. Orang bawa tengah hari, petang habis, petang bawa malam habis, ke dia je, dia seorang habis ke dia seorang. Tak cukup lagi makan hospital tu dia belasah ni lagi. Orang sakit ni tak ada dah, bagi makan dia pun dia tak selera dah. Jadi yang menunggu orang sakit tu lah tu jadi tukar makan. Menunggu je orang datang buat benda pula ni, ya. Orang yang sakit ni dia akan hilang selera makan, ya. Ni nikmat. Nak ceritanya tuan-tuan sekalian, sementara nikmat ada ni, selera makan ni dia tak boleh dibeli ke mana-mana, ya. Kalau Tuhan uji kita dengan tak ada selera makan ni, susah kita. Nak masuk tak boleh, nak makan tak boleh, tak ada selera. Selagi ada selera ni makanlah. Tapi jangan lupa diri pula kan. Maknanya syukurlah Tuhan bagi. Macam juga nikmat lena tidur kan. Nikmat lena tidur ni tuan-tuan sekalian, dia bukan apa boleh dibeli di mana-mana. Itu nikmat yang Tuhan bagi. Macam tuan-tuan boleh tidur duduk ni, hebatlah sebenarnya kan. Dia nikmat yang tidak ada di mana kecuali kat masjid. Ya, kecuali dengar ustaz mengajar. Paling banyak sekali dengar khutbah Jumaat tadi, ya. Kalau dengar khutbah ni saya ingat 80-90% lah. Saya rasa tak sedar rasanya. Sedar-sedar komat ni. Orang tanya saya dulu, dia kata apa hukum ustaz kalau kita tidur dengan khutbah? Adakah tak sah Jumaat kita? Daripada mula Tok Khatib naik minbar tu dia mengangguk siap lah. Maknanya bila bagi tongkat tu dia dah mengangguk dah. Maknanya dia faham dah. Kita pun tidur. Sebab tu kita tak tahu benda kan. Kalau tuan-tuan ingat khutbah hari ni, tajuk benda ni tengah hari perkahwinan kan. Alhamdulillah ingat. Ada setengah tak ingat langsung dah. Tajuk perkahwinan kan.
Dia tidur. Lepas tu bila balik ke rumah tanya, bang, tajuk benda khutbah tadi. Dia tak tahu ke benda, tidur je. Dia kata bukan minggu lepas je. Bukan minggu lepas. Tuan-tuan silat, dia kalau kita tidur ketika khutbah ni ada dua keadaan. Yang pertama, kalau sekiranya dia ni memang datang tu nak tidur je. Memang ada. Dia datang je memang dia nak tidur. Tok Khatib tu macam mana cakap sekali pun dia dah niat dia memang nak tidur. Ya, dengar je beri salam dia dah mula pejam mata dah. Yang ini ulama sebut siapa yang memang datang daripada diri dia, ya, memang dia sendiri tu tidak ada rasa nak mendengar khutbah, ya, dia hanya nak tidur saja, maka tak dapat Jumaat dia. Ya, pahala Jumaat itu tak dapat, hukum tu terangkat. Hukum Jumaat itu sah, tetapi dia ni tak ada pahala Jumaat. Itu kalau memang daripada dia datang tak ada khutbah, ada tidur, itu memang style dia dah. Datang tak memang nak tidur je. Yang keduanya, kalau sekiranya dia ni memang semangat nak dengar khutbah ni, tapi akhirnya tak boleh juga pasal Tok Khatib tu sendiri, ya, dengan suara dia, dengan lemah tak ada semangatnya. Jadi kita ni puas dah nak nguak dah beratus kali dah. Ya, tak reti benda dah nak buat ni. Kalau boleh ada mancis nak letak kat mata dah. Puas dah, cubit peha tak jadi, gigit lidah tak jadi, habis semua dah benda nak buat tak habis belaka, ngantuk juga. Yang ini ulama kata pahala Jumaat tu dapat, bukan salah kita. Kita dah cuba ikhtiar dah ni, nak dengar sungguh tapi kalah juga. Buat dia Tok Khatib ni kan. Sebab tu khatib ni pasal Tuhan juga. Dia kena semangat sebenarnya. Khutbah ni dia kena semangat. Dia tak boleh lembek, lemah, tak boleh. Kalau di Iran ni orang baca khutbah bukan pegang tongkat, pegang senapang. Ya, katanya dia pegang M16 tu. Dia tengok tidur ramai dia angkat. Nampak ni dia kata, mampu orang tak tidur. Kita buat gitu sekali. Orang kena tidur belaka, tidur dengar khutbah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu orang sakit ni Allah Ta'ala akan tarik selera makan dia, ya. Kemudian yang ketiga, orang sakit ni Allah tarik apa? Allah tarikkan dosa-dosa dia. Allah deletkan dosa dia. Allah buangkan segala dosa-dosa dia. Inilah betapa sayangnya Allah pada kita ni. Sebab itu sakit tu ada hikmah dia, kan? Kalau kita faham bahawa sakit itu sebenarnya Allah nak mudahkan kita supaya masuk syurga. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat sabar dan reda. Tapi kalau duk sungguh, mungut, nak marah, payahlah. Ya, sakit ni dia tak boleh terima takdir itu, dia tak boleh terima hakikat itu bahawa sakit itu Allah yang bagi. Jadi kalau dia sabar reda, insya-Allah. Sebab satu riwayat menyebut Jibril alaihissalam, Allah perintahkan di mahsyar besok. Dia kata, wahai Jibril, kamu pergi ke mahsyar dan kamu serulah kepada manusia yang berada di mahsyar itu, siapa yang dahulunya ketika hidup Allah uji dengan musibah, uji dia dengan susah, syar, kan, dengan balak dan sebagainya, maka menyerulah malaikat Jibril ni kepada seluruh manusia yang berada di mahsyar ini. Dia kata, wahai sekalian manusia, siapa yang dulunya waktu hidup lu pernah ditimpa balak, musibah, ya, sakit dan sebagainya, maka ramailah manusia yang mengaku aku sakit. Dia kata, dulu atas dua aku diuji dengan sakit teruk, ya. Lalu malaikat dia kata, kamu sakit tu adakah buktinya yang kamu tersabar dan reda? Kamu sabar ke tidak? Kamu reda ke tidak dengan sakit ini? Maka datanglah bukti itu melalui kiraman katibin, catatan yang dicatat oleh Raqib dan Atid ni. Rupanya dalam ramai-ramai mengaku ni bukan semua yang ada sifat sabar dan reda. Bila malaikat dah kumpulkan mereka ini, lalu malaikat pun bertemu dengan Allah.
Aku dah dapat dah, kata malaikat. Jibril kata, aku dah kumpulkan orang yang ditimpa musibah atas dunia dulu, dan mereka itu adalah orang yang sabar dan reda. Maka kata Allah kepada Jibril, kamu angkat semua ini, terus masukkan ke dalam syurga. Kan? Maknanya tak ada lagi hisab, tak ada lagi timbangan, tak ada lagi titian sirat. Maksudnya orang yang ditimpa musibah ketika hidup dulu, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak mudahkan dia masuk syurga. Itu hikmah dia. Ya, sebab itu Allah nak deletkan dosa-dosa kita, tapi dengan syarat lah, sabar dan redha. Tapi bila Allah Ta'ala kembalikan balik sihat, ada orang lepas sakit Tuhan bagi nikmat sihat balik, Allah akan pulangkan pada dia dua perkara. Satu, Tuhan tak pulangkan. Allah akan pulangkan ceria wajah dia, Allah akan pulangkan selera makan dia. Sebab tu kalau kita tengok orang sakit kemudian dia sihat, tengok bagaimana cerianya dia, seronok dia. Ya, kerana apa? Sakit dah tak ada, makan pun dah selera kan. Itu Tuhan bagi. Tapi Allah tak balikkan dosa-dosa dia. Ya, maksudnya lepas dia sakit itu, waktu sakit lu dia sabar dan reda, kemudian Allah bagi sihat balik. Ketika itu dia ni ibarat orang yang dah suci daripada dosa, ibarat gitulah. Inilah sayangnya Allah pada kita. Maksudnya apa saja yang Allah buat pada kita ni, dah tentulah ada hikmah dia. Percayalah, adalah kebaikan di sebalik itu. Bukan sakit itu Tuhan bagi kerana nak menyusahkan kita. Memang sebenarnya sakit itu memang menyusahkan kita sebenarnya, tetapi di sebalik itu Allah nak mudahkan kita selepas ini. Ya, selepas mungkin di akhirat besok, seperti mana yang disebut tadi, kita tak perlu dihisap lagi, kita tak perlu ditimbang lagi amalan, kerana betapa hebatnya sifat sabar dan redha kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian dia sebut lagi dan makruh. Dia kata dan makruh keluh kesah pada ketika sakitnya, dan demikian lagi berperangai dengan perangai yang jahat, dan berbantah-bantah pada yang lain daripada pekerja agama. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata makruh kalau kita selalu bersungut, keluh kesah. Memang sifat manusia tu begitu. Dia hati kita ni, dia sentiasa ada khulu'ah. Khulu'ah ni maknanya apa? Sentiasa berkeluh kesah, sentiasa tak berpuas hati. Kena sakit bersungut kan, kena sakit merungut. Mulut tu kadang-kadang dia tak boleh nak tahan sabar. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang kita ni dalam hidup manusia ni, dalam kehidupan kita ni, banyak benda yang kita iktiraf. Maksudnya kita bangkang ataupun kita protes apa yang Allah bagi pada kita. Kadang nikmat itu pun kita tak puas hati lagi. Kadang Tuhan bagi hari ni kan panas sangat, kita mengungut panas, ya, tak puas hati dengan panas pula dah. Tiba-tiba hujan pula, datang pula hujan, marah hujan pula. Lah hujan pula dah dekat bawah, baru basuh kereta, dia marah sangat. Ya, lepas basuh kereta, keluar-keluar hujan turun, kotor kereta dia marah. Dia marah siapa sebenarnya? Kan? Dia ingat hujan tu tompat yang turun. Kan? Hujan tu Allah yang turun, tapi dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Sebab tu kita ni kadang banyak benda, perkara yang kita tak puas hati dengan Allah ni. Kalau makanan sama je. Beli-beli, contohnya beli buah temikai kan. Kalau tengok luar tu gaya lawa sangat, balik-balik belah-belah buruk dalam, ya, kita marah ke main lagi. Ya, kita pun pergi cari orang jual temikai tu. Dia kata awak menipu betul. Ya, jual temikai busuk kan, jual temikai buruk. Orang jual temikai ni terpinga-pinga dia. Saya tak tahu cik, saya ni tahu jual je dia kamu. Kan? Saya mana tahu isi dalam tu. Kalau nampak kulit lawa sangat, tanya pula beli kat mana ni. Tanya penjual tu, dia kata orang nanah temikai dekat Pekan. Dia kata, pergi sampai ke Pekan cari. Dia punya tak puas hati, temikai tu bulat.
Pergi jumpa orang tanah temikai. Awak ni tanah temikai busuk, temikai buruk. Orang yang menanam tu khabar, cik, saya ni dah letak baju, dah siram molek dah. Saya pun tak tahu dia buruk. Saya pun tak tahu isi dia tu tak elok. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita tak puas hati dengan siapa sebenarnya. Yang bagi buruk itu, yang bagi temikai tak ada ulat dan sebagainya, Allah sebenarnya. Allah yang takdirkan begitu. Kita tak puas hati dengan Allah lah maknanya. Macam kita beli empelang ataupun beli pauk, belah-belah tengok keluar ulat, marah kita, dah beli mahal. Tengok-tengok berulat pula. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, siapa yang buat ini? Bukan orang yang menanam itu yang menjadikan buah itu berulat, tapi Allah yang tentukan begitu. Sepatutnya kalau kita ni ada orang yang berfikir, bila kita tengok saja, kita belah je buah ini, tengok keluar ulat, lalu ulat ni pula terbang contohnya, kita akan rasa takjub dengan kebesaran Allah Ta'ala. Sepatutnya, hebatnya lah makhluk Tuhan, boleh duduk dalam buah tanpa ada udara, kemudian boleh hidup, kemudian keluar, kemudian boleh terbang pula. Bila masa dia belajar terbang, bila masa dia boleh hidup dalam buah ini tanpa ada udara dan sebagainya. Siapa yang menjadikan ini? Sepatutnya tafakur. Kita marah bukan main lagi. Pasal apa? Memang kita ni manusia itu sentiasa tidak berpuas hati. Itu belum makan makanan biasa. Ya, kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita makan tak sedap, maka jangan bercakap. Itu Nabi ajar kita. Kita tidak. Bila tak kena selera kita, sumpah seranah habis kita. Ya, masing sangat, masang sangat, pedas sangat. Ya. Kita pergi makan kat kedai kan, sekali tak kena selera kita, marah bukan main lagi. Pada awak yang datang kedai, bukan tuan kedai ngajak, kita yang datang kan. Tapi kerana kita dah jadi perangai begitu. Satu lagi perangai kita ni, bila ambil makanan nak ambil banyak terus. Pergilah kenduri kenara, dia rasa tamak, kena pula perut lapar, ambil banyak. Tengok nasib timbun, ayam atas ketul je, rupanya dalam tu ada 3 lagi. Patut tak cukup kena orang. Habis ke dia je. Orang catering ni tuan-tuan, dia dah baca dah peruntukan ayam atas ketul seorang je. Kita pula anak beranak ni, semua anak belaka 2-3 ketul seorang ambil. Ya. Maknanya keluarga dia je seekor ke dia je ayam, habis ke dia je. Dalam nasi ada lagi apa semua, benda cedak sendiri. Bila ambil banyak, kena tak berapa selera ataupun tak kena selera dia, dah tinggal macam itu. Tuan rumah ni tengok sedih dia kan. Kita ni tuan-tuan sekalian, kalau orang makan tak habis, apa perasaan kita? Kita akan rasa tak sedap ke kenduri aku ni, tak sedap ke masakan aku ni, sampai orang tak habis makan. Pada orang tu tak habis, pasal apa? Pasal ambil banyak. Kena makan tak selera, tinggal gitu je. Kaedah dia ambil sikit je. Ambil sikit, kemudian kalau tak selera, tak kena selera kita, paling-paling tidak dapat habiskan juga. Sebab kita ambil sikit. Kalau nak lagi, lapar pergi tambah. Tak ada orang marah rasanya. Setakat ni saya gerak pergi menambah, tak pernah pergi makan penampar tuan rumah. Ni ustaz kebuluh sangat. Setakat ni tak ada. Kalau saya jadi tuan rumah, kalau ada orang menambah, kita ahlan wa sahlan, seronok. Pasal apa tuan-tuan seronok? Pasal sedap makanan kita. Orang boleh pergi tambah, maknanya sedaplah makanan kita. Ini kan tinggal penuh atas meja tak berhabis. Kita akan kata tak sedap ke kenduri aku ni? Sikap manusia. Ya, nak banyak tapi makan tak habis. Jadi kita dulu saya pernah pergi satu jamuan raya kan. Dia buat rumah terbuka, sate, dia jamu sate tuan-tuan. Sebelah meja sana ada suami isteri, saya ingat baru nikah ramai ni. Dia ambil sate ni, bapak banyak ni, seraut ni, dia 2 orang makan. Mentang-mentang free kan. Dia ambil ni, rasa saya ada 20 cucuk ramai ni. Lepas itu dia curahkan kuah siap-siap atas sate. Makan ada 5-6 cucuk.
tinggal belah cucuk tu. Dah curah kuah, siapa nak makan kesan dia? Tuan rumah berpeluh tengok ni sebab dia bayar kan. Tuan rumah tengok, saya tengok ngesap peluh dia. Aduh, dia kata kalau agaknya lah gamaknya, kalau orang tak nampak dia ambil habis, dia basuh semula gamaknya sate ni. Bukan murah-murah, RM1 cucuk. Cuba makan kedai, berani tak habis itu, dengan lidi-lidi tu habis gigit. Tapi kerana pergi tu makan free, dia makan free, habis ambil banyak tamak. Dia tak mikir langsung apa perasaan tuan rumah. Bukan murah-murah nak sediakan sate ni, dah ambil banyak. Sebab tu kaedah kita ni ambil sikit. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau rasa tak sedap, senyap sudah, jangan bunyi. Ya, Nabi sendiri pun bila Aisyah sediakan makanan masin, Nabi tak khabar pun. Ya, cuma Nabi dia tak makan je. Apa Aisyah tanya, barulah dia dapat rasa, oh punya masin. Kita kalau rumah masak masin siap lah, ya, silap-silap dia tengkirnya habis. Sebab memang itu perangai manusia. Dulu masa tahun 2007 ketika tu saya pergi haji. Dia kan makanan haji, biasalah jemaah haji ni dia packing. Ya, packing. Kadang-kadang makanan itulah dia balik-balik ikan yang sama kadang, biasalah benda banyak, ribu-ribu orang. Ada kawan-kawan kita ni, jemaah kita ni, komplain cukup kuat tu dekat Mekah tu. Bila makan je tak sedap, tak ada lauk lain lah dia kata. Ikan gaya kulit ular dia kata. La ilallah, saya dengar tuan-tuan sekalian. Saya sampai sekhabar jangan khabar gitu. Ya. Tak selera pada kita, selera pada orang. Kita rasa tak selera tekak kita sebab kita biasa senang, tu cerita dia. Kita biasa mewah. Tapi bila tak kena tekak kita, kita senyap sudah. Padahal di luar sana ramai lagi orang selera. Banyak tuan-tuan lebih. Bila banyak lagi masa tu, tabung haji dia lantik kita ni sahabat kan, sahabat tabung haji. Saya pun pakat dengan kawan, okey, yang lebih ni saya tanya Pak tabung haji, lebih ni macam mana ni? Kan kita sedekah je lah pada jemaah yang lalu lalang. Tentang yang lalu lalang depan hotel tu jemaah daripada Pakistan, daripada Afghanistan, daripada India. Mereka ni orang susah. Bila kita bagi ni, ada yang menangis pada. Yang sukanya dia dapat makanan kita ni. Syukurnya dia sampai tak habis-habis doa depan kita kan. Padahal nasi tu kan nasi kita. Nasi kita sedekah kat dia. Tapi dia dapat itu, nak rasa syukurnya dia. Pasal apa? Dia tak dapat makan sesedap ini. Kita ni bukan main lagi. Sampai saya kata pada jemaah ni, kata ginilah, pakcik kalau pakcik tak selera, boleh makan kat kedai. Masa tu tahun tu banyak lagi kedai-kedai tepi jalan ni. Ya, pergilah makan, pergi bayar, tak ada masalah. Jangan kita komplain, jangan kita marah. Makanan itu pada kita tak selera, pada orang ramai lagi orang nak makan. Ya, orang miskin ni tadi dapat, tak habis-habis doa dia. Saya tuan-tuan sekalian pernah satu hari tu saya kata ke zaujah saya kata kepada isteri saya, jom kita jalan. Kita jalan ke Mekah, kota Mekah tu, kita pergi tengok hotel-hotel tempat dia orang duduk ni. Tapi bila masuk hotel bajet ni, dia tak ada masak, dia sediakan masak macam kita. Dia masak sendiri. Dia bawa periuk belanga. Ada tu setengah hotel tu dia tidur kat koridor dekat luar je. Dengan pangkim gitu je, dan bilik pun dia tak tidur. Siang je tak ada orang. Saya tengok mana orang pergi ni. Siang je tak ada. Rupanya dia bilik tu hanya untuk dia tidur je. Siang dia duduk kat masjid. Kalau keluar subuh balik malam kan, dia buat ibadah apa semua. Dia tak macam jemaah kita. Pagi makan, tengah hari makan je kerja. Dia buat ibadah ni. Ya, datang pagi-pagi jauh. Hotel dia 3 km tu biasa. Ya, 3 km, 2 km. Kita tidak, jauh sikit bersungut akan main lah. Ya, jauh tu, serik kau kali ni, dia terserik sama. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bandingkan nikmat itu. Sebab tu Allah sebut berulang kali kan. Bila kita baca surah Rahman itu, kita tadabbur dia.
Bila Allah Ta'ala kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, kata Allah, berapa ayat yang Allah ulang ayat yang sama, maka apakah nikmat lagi yang kamu nak dustakan? Nikmat apa lagi kita nak dustakan? Apa yang ada pada kita ni Allah Rabbi cukup sempurna. Mana ada kejadian manusia yang lebih sempurna daripada kita? Tak ada. Tuan-tuan cuba datangkan satu contoh makhluk yang lebih elok daripada kita. Tak ada. Yang kita ni Allah jadikan kepalanya di atas, kakinya di bawah. Cuba cari makhluk yang macam kita. Binatang tak ada. Binatang kepala dengan perut sama arah je. Sama arah je kejadian dia. Kita lah yang paling hebatnya. Pasal apa? Allah muliakan kita, letaknya kepalanya di atas, kakinya di bawah, perutnya di tengah, kemaluannya di bawah. Maknanya kita ni adalah yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul Allah kata, nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Kita ada selera makan, kita ada lena tidur. Macam saya sebut tadi, nikmat-nikmat ni dia tak dapat datang, tak ada jual beli, tak ada. Nikmat tidur ni tuan-tuan tidak ada dijual di kedai, tak ada. Bukan kerana kita seronok tidur tu kerana bilik kita aircon. Bukan kerana kita mudah lelap itu kerana tilang kita tebal. Bukan kerana katil kita mahal, bukan rumah kita besar, tetapi kerana Allah yang bagi nikmat itu. Ada orang rumah besar, ada orang katilnya harga beribu, tilangnya tebal, tapi tak boleh tidur. Tak boleh. Terkelik-kelik pukul 2 tak boleh tidur lagi. Kita ni yang tak kaya biasa, letak je kepala terhanyut ke mana dah. 5 minit je bunyi lari balak lalu. Pasal duduk faham kan. Maknanya nak ceritanya mudahnya nikmat itu. Itu kalau letak kepala, yang ni yang boleh tegak ini pun boleh tidur lagi. Nikmat benda kita nak dusta kan? Duduk congok dengan ustaz cakap boleh je tidur kan. Itu nak katakan nikmat bukan sebarang nikmat Tuhan bagi ni. Apa lagi yang kita nak rasa, nak iktiraf dengan Allah Ta'ala ni? Kita nak bangkang apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Dan disebut lagi, dia kata apa? Dan sunat, dia kata bahawa mulahazah ia akan bahawasanya inilah akhir waktunya daripada dunia. Jadi orang sakit ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka naklah sentiasa mulahazah diri kita. Mulahazah ni dia sentiasa refleksi diri lah. Maknanya macam muhasabah kan. Tapi mulahazah ni dia lagi hebat. Mulahazah ni dia memerhatikan diri dia, sentiasa mengenang diri kita kan. Kita kata aku ni tak lama dah akan mati. Aku ni banyak dosa dengan Allah, aku ni banyak apa salah dengan manusia dan sebagainya. Dan bersungguhlah ia, dia kata, dan bersungguhlah ia akan menuntut barang yang diredai Allah Ta'ala, supaya dia mati akan dia atas iman yang sempurna. Dan bersegeralah ia kepada membayar ia akan hukuk yang wajib atasnya membayar akan dia, dan taksir ia daripada hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya dia kata apa? Bersungguhlah kita menuntut redha daripada Allah Ta'ala, supaya apa? Supaya mati kita ni atas iman, dia kata. Kemudian bersegeralah membayar segala hukuk, segala hak kita. Hukuk ni jamak dengan jamak kata hak kan. Maknanya hak kita dengan Allah dan hak kita dengan anak Adam, dengan manusia. Kalau hak kita dengan Allah, apa dia tuan-tuan sekalian? Kita kena bayar dengan segera ni sebelum mati. Dulunya pernah kita tinggal semayang, kita kena qadakkan balik. Dulunya kita tak puasa zaman muda kemarin, kena ganti balik, kena bayar fidyah dan sebagainya. Dulu waktu kita tengah berduit, kita tak pernah keluarkan zakat, kena qadak balik. Ini hak kita dengan Allah ni, hukuk kita. Kena selesaikan sebelum mati. Tapi kalau kita dah tak ada upaya dah nak macam mana, maka Allah bagi jalan. Taubatlah sungguh-sungguh pada Allah. Dan bersangka baiklah kita bahawa Allah terima taubat kita ni. Tapi yang kita paling takut sekali apa dia? Hak kita dengan manusia. Dengan Allah kita boleh taubat kan. Kalau kita taubat nasuha, Tuhan terima taubat kita. Tapi kalau dosa kita dengan manusia,
Allah tak ampunkan kita kecuali manusia itu maafkan kita. Ini yang kita bimbang. Banyak dosa kita dengan manusia ni. Mengumpat kita, memfitnah kita, melaga-laga ke orang, mengambil hak orang dan sebagainya. Ini dosa kita dengan manusia. Walaupun kita nampak remeh-temeh, kena pula sekarang ni dosa di hujung jari kan. Dia akan jadi maksiatul jariah, maksiat yang sentiasa berjalan dan berjalan. Ni malam Sabtu kan, biasa malam Jumaat biasanya orang hantar gambar perempuan lawa ni. Dia kadang-kadang dia ambil telefon, tak ada benda kerja, sambil-sambil dalam surah je. Dia cari gambar bomba ke, gambar perempuan polis ke, dia ambilnya gambar ni, dia tulis bawah tu. Biasa kan dapat mesej gitu, abang malam ni malam Jumaat jangan balik lambat, dia katakan. Bukan perempuan dia menulis, yang menulis tu AJK masjid. Contoh lah kan, contoh. Yang menulis tu orang masjid, yang menulis tu ustaz pun ada. Konon-kononnya nak buat jenaka je, konon-kononnya nak send, nak hantar ke grup, nak seronok-seronok je. Tuan-tuan sekalian, inilah fitnah namanya. Padahal orang perempuan ni dia tak tahu pun gambar dia orang gunakan, dia tak tahu pun siapa yang menulis. Gunakan gambar dia, tulis pula. Itulah fitnah namanya. Kemudian disebarkan kepada grup lain. Kita pula masuk dalam grup masjid. Orang masjid apa? Oh, seronok ni, hantar grup keluarga dia pula. Oh, grup keluarga dia hantar pula ke grup yang ni, hantar. Maksiatul jariah berjalan dan berjalan. Nak minta maaf mana kita? Kita nak minta ampun macam mana? Perempuan ni kita tak kenal. Cuba anak kita orang buat gitu. Cuba isteri kita orang gunakan gitu. Itu walaupun kita nampak remeh-temeh, sekarang ni suka hantar stiker. Dan sekalian, kita nampak macam benda tu tak ada benda kan. Hantar stiker orang. Orang gigi jongang lah, bibir tebal lah, kepala botak tengah lah, kulit hitam lah. Yang dok kita hantar stiker ni tentang tuan punya badan ni, dia suka tak? Kita kenal tak dia ni? Kita pun hantar. Orang pula forward pula grup lain. Akhirnya berdosa begitulah kita ni. Kita nampak macam seolah-olah tak ada apa. Tapi itulah sebenarnya fitnah. Ya, tuan-tuan dan puan pasilian, kalau nak hantar stiker kartun je lah. Sepah stiker kartun ada. Ataupun stiker apa binatang kan. Ambil gambar beruk tengah bergaru kan. Tak ada benda, orang tak, dia tak ada dosa kan. Macam-macam beruk tengah bergaru lah, apalah, tupai lah, buaya lah, apa semua, ambil lah gambar-gambar ni. Ya, jangan melibatkan manusia. Bila melibatkan manusia, maka kalaulah orang yang kita hantar gambar itu, dia tak reda, dia tak suka dengan apa yang kita buat, dosalah kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dan mengembali ia akan segala menzalim dan segala amanah orang, dan minta halal dan minta maaf ia daripada segala isterinya dan anaknya dan kerabatnya dan jirannya dan sahabatnya dan segala orang yang lazim kira bicara dengan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak baca panjang lah ya, saya nak ambil sikit lah. Sekadar itu sajalah untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit ni ada manfaat bersama untuk kita. Terima kasih atas jemputan. Saya ni cuma mengganti je ya. Dia spare part ni dia tak sama ngori tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit tu dapat kita kongsi bersama. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas perhatian. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.